year saja, tahun lepas saja, tertutup tahun lepas 2,1 bilion ringgit, 2,1 ribu juta ringgit untuk membolehkan kita menjadikan Kuala Lumpur lebih dan lebih di masa-masa yang akan datang. Jadi saya insyaAllah dengan kerjasama tuan-tuan dan puan, maka kita akan berusaha untuk meningkatkan hasil dan memastikan tunggakan-tunggakan dapat diwujud dengan baik. Maka sekali lagi saya meminta Dewan Kuala Lumpur mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan. Terima kasih. Di sini kami ada pandangan sikit. Bila tanam pokok tu dia kepanjangan divider kepanjangan. Jadi mungkin boleh dibuatkan satu lorong supaya kita boleh melintas. Tak adalah nak pergi pusing sana ataupun nanti kadang-kadang kalau tak ada lorong orang akan panjat divider tu dan tidak pokok-pokok semua. Isu ini bukan untuk kawasan Bukit Bandaraya saja, ini untuk seluruh KL. Apa yang saya nak katakan dalam menambah infrastruktur dan jalan-jalan ada beberapa cadangan, terutamanya tempat pembuangan sampah. Saya tengok di Lombok kan bersebelahan dengan restoran ABC yang banyak mendatangkan masalah pencemaran udara dan juga bau. Cadangan supaya penjaja di wilayah persekutuan yang kita anggarkan lebih kurang dalam 50,000 penjaja yang berdesik, supaya dibuat satu bancian keseluruhan penjaja, sebab tanpa ada data yang komplit daripada masyarakat penjaja, terutama sekali revenue, berapakah jumlah revenue daripada hasil daripada penjaja itu, maka pembangunan kita tidak dapat diselaraskan yang tersusun. Dan sangat tidak ada masalah kalau kita boleh sediakan maklumat yang terperinci berkaitan dengan penjaja. Jadi apa yang saya nak ajukan adalah fokus kepada lorong pengalaman, yang mana lorong pengalaman wujud sudah lama, sama dengan Kali Street, sama dengan kawasan-kawasan persekitaran. Yang mana lorong tak, apa yang saya usulkan tadi, di kawasan-kawasan yang sama dengan lorong tak membangun begitu besar. Yang mana kami peniaga-peniaga di lorong pengalaman masih di Takwaya Mall, mana macam sebelum mereka luar. Kita akan teliti balik keperluan yang bersesuaian untuk menjadikan kawasan ini kawasan yang vibrant. Kita pun dah terima cadangan-cadangan tersebut, jadi kita akan tengok balik dan bila ada dialog yang memerlukan perhatian daripada persatuan, kita akan panggil untuk kita bincang. Dengan ini Persatuan Presiden mencadangkan satu kempen khas untuk mencetus dan menggerak pembangunan sosial di dalam semua komuniti projek perumahan rakyat PPR di wilayah persekutuan. Jadi saya terima kasih kepada pihak Tuan Haji untuk kita akan pertimbangkan. Saya nak tanya kepada pentadbiran Kuala Lumpur sebab sejak Datuk Bandar datang, banyak pedestrian link bridge telah dibuat di city center yang boleh menarik lebih orang turis ke Kuala Lumpur untuk menaikkan taraf orang yang bekerja sebagai penjaja dan membagikan lebih business opportunity kepada orang pekerja di Kuala Lumpur. I think also campaigns against vandalism, dirtiness, uncleanliness. All these are efforts that City Hall can put in order to enrich the city that we live in. There is also a need to bring in new buildings into the city, and in this respect, Datuk Bandar is very cautious in vetting all the plans to make sure that the designs for the new buildings are in tandem with global standards. So, as a developer, we have been asked to provide competitive designs. Selected ataupun kawasan terpilih untuk pengecatan semula dan sebagainya, kita akan masukkan di bawah program yang berterusan untuk Dewan di Kuala Lumpur. Terima kasih. Pertamanya, penerapan tar di dalam kawasan perumahan
bangsa Puri Sri Penara daripada A, B dan C melibatkan jalan dan tempat letak kereta. Jalan dan tempat letak kereta mungkin kita akan suitkan dengan keadaan dan keperluan setempat. Kami selama ini tidak dapat masuk pagar kita punya kawasan. Disebabkan tidak ada pagar tempat kami, banyak sangat masalah dengan kita. Jalan sekitaran dan juga pengindahan dari Dewan itu mungkin kita boleh tengok timbangan yang sewajar itu. Kita harap pihak IKEA bersama persatuan menganjur khusus drama dan pembangunan modal insan. To thank you for something sampai lebih concern untuk sampah. Really to improve that dan menambahkan pembekalan tempat letak kereta itu kita akan sesuai posisi pembebakan tantangan orang yang kita tak mengajarkan dia tutup boleh kembali. Kalau kami dapat tempat one stop center ni, peralatan freezer semua ahli-ahli ada ramai yang hendak letak di situ untuk kami mengadakan satu tempat di mana ibu tunggal yang dah belajar skill training dalam segi pelbagai menguruskan untuk menghidupkan balik pasar-pasar atau food court yang tertinggal terbiar. Dan saya telah pun merancang untuk memanggil semua pihak-pihak yang berminat termasuk developers, dan barangkali di sana kita akan sediakan juga satu center untuk ibu tunggal mempamerkan produk-produk dan juga keluaran yang dibuat di negeri lain. Gelanggang latihan amat diperlukan, terutama 19 sukan wajib di peringkat sukan Malaysia adalah yang beri tanah di Kuala Lumpur terhad. Tetapi gelanggang latihan boleh dibina secara bertingkat iaitu strata. Tengok balik untuk kompleks sukan yang kita akan buat di Ceras. Di sana boleh kita masukkan, kami ada rancang untuk masuk juga labang sasar bawah, tingkat bawah. Dan alhamdulillah setakat ni saya dah berjumpa dengan YB Jamaluddin, ada YB Khairi Jamaluddin. Kita bersetuju untuk membatalkan velodrome yang melibatkan 780 juta, dan maka kita akan gunakan ini untuk menambahkan dan meningkatkan kompleks sukan di Ceras ini. Dapat sasar ini adalah perlu kerana kita akan menjadi tuan rumah pada tahun 2018 memutuskan semua. Sepatutnya kita dah bersiap sedia daripada sekarang. Menjadi sukan ada bersama-sama dengan KSU dulu untuk bincang dengan polis. Saya tak tahu tak mana tak. Tapi kalau sebenarnya boleh tak dibuatkan lapang sasar secara tertutup. The other thing is actually the wages for the staff, because eight of the staff in the Cheras pool, they are way below the $900 wage. So we have to do something about that one. Kita akan tengok, because I think that buildings belongs to the BKL. Whatever maintenance needs to be done, we have to timbang balik as well. Saya rasa ini kemudahan yang sedia ada, ini for us to create a new project. Kami merujuk kepada bangunan KWSP yang berhadapan dengan BKL. Kami menghadapi 3 masalah, iaitu memohon DBKL untuk membaiki jalan masuk ke tempat letak kereta di belakang bangunan KWSP dan juga bangunan UOB. Okey, dan yang satu lagi adalah mengatasi masalah banjir kilat di bahagian belakang juga, yang ini menyebabkan kekotoran bila berlaku banjir kekotoran ke dalam bangunan kami, dan juga penguatmasaan ke atas tempat letak kereta haram di bahagian belakang. Tanah tu belongs to private sector IGM, dan mereka telah pun mengemukakan dan kita pun telah luluskan satu bangunan yang besar dan akan naik di kawasan belakang itu sebagai apartmen, dan semua jalan-jalan dan juga sistem di belakang itu akan dinaikkan oleh pada pemaju kenderaan bersama dengan kita untuk buat connecting building between the one building to another building. Tak tahu macam mana di KL mahal sangat lah tu. Beringgit-ringgit. Lepas itu kita macam-macam masalah yang timur.
Jadi pasal itu saya mukakan ini daripada orang-orang kiri untuk dapat timbangan daripada bandar lain. Orang Datuk Keramat ni banyak macam-macam. Tak tahu apa cerita. Buat jalan begitu juga. Ada yang tinggal. Siap pada jalan pun ada yang tinggal. Kita tahu apa yang berlaku antara pegawai dan kontrak. Status ketua-ketua kampung dan kampung-kampung tradisi dalam Kuala Lumpur yang juga merupakan usaha kita untuk mengekalkan kampung-kampung ini. Jadi struktur pengurusi dan ketua kampung memang telah pun dilantik oleh kerajaan atau tidak. Show dan cadangan daripada Persatuan Tanah Puteri Malaysia membantu menerak jalan dalam kawasan bangunan setiap 5 tahun sekali. Kedua, menambah serta menerak tanah rezak sungai yang terletak bersebelahan dengan bangunan persatuan untuk dijadikan tempat aktiviti persatuan. 3, menebang pokok di sekitar bangunan persatuan untuk 1 kali setahun. Kita nampak Kuala Lumpur sekarang kita sedang merangkakan untuk mengadakan belum koridor bagi sepanjang sungai untuk dijadikan kawasan hijau dan boleh digunakan untuk bermanfaat bagi orang ramai di Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan akan datang 2017 ke atas nanti, semua pembangunan pinggir sungai akan kita sediakan belum koridor. Ini yang tadi ibu tunggal, yang ini ibu tunggal yang berada di bawah persatuan saya. Dan saya nak campur sikit saya lupa. Termasuk bapa-bapa tunggal berada yang susah. So kita saya tidak masalah. Sebab tuan-tuan juga merupakan sebahagian daripada warga dan mudah kita hubungi melalui persatuan. Kerjasama ataupun mewujudkan yang kerjasama di antara pihak YAPIF dengan KL yang fokus kepada 2 kumpulan sasar tadi seperti yang disenarai itu. Di Kuala Lumpur ni kalau kita buat food court 130 saja yang berniaga. Yang lain tu tak akan masuk dalam food court. Jadi kita telah bentang kepada SME Corp conference mesyuarat yang amat berhormat Perdana Menteri minta kita teliti balik untuk kita tunggalkan dan mungkin kita pelbagaikan aktiviti selain daripada food court. So apa sekarang ni lebih kurang di Kuala Lumpur kita ada lebih kurang 35 hingga 36 persatuan sukan. Dan dulu mereka menganggapkan Majlis Sukan Kuala Lumpur ni sebagai dewa, di mana persatuan MSKL lah yang membantu persatuan-persatuan sukan yang ada di Kuala Lumpur. So oleh demikian untuk memendekkan itulah maka saya minta kepada Yang Berbahagia Datuk untuk aktifkan balik supaya persatuan-persatuan sukan di Kuala Lumpur ini dapatlah semua kembali. Saya pun dah buat press statement kalau sekiranya kerajaan benarkan kita akan buat balenda pengganti balenda Kuala Lumpur. Tapi keputusan kerajaan telah pun menetapkan bahawa satu balenda dinilai dijadikan balenda antarabangsa. Berkenaan dengan bajet penyelenggaraan, banyak rumah-rumah yang masih dalam keadaan yang tidak sempurna. Jadi saya minta Datuk Jabatan Penyelenggaraan dipertambahkan bajet supaya rumah-rumah itu lebih sempurna. Tahun ini kita akan masuk ke satu projek PPR. Akhirnya kita kena belanjakan 9.3 juta kerana vandalism. Vandalism saja kita terpaksa kena belanja 9.3 juta. Jadi saya ingat kalau program-program sosial keadaan masyarakat ini perlu digiatkan. Taman saya pada sempat lampu jalan utama tidak nyala 1 bulan. Dan mereka berkata pemaju tidak membayar bil elektrik. Tetapi kami telah duduk sana selama 10 tahun. Dan inilah masa yang panjang lampu jalan tak dinyalakan. Tengok balik keperluan-keperluan yang menyatakan itu. Masuk lampu sekali lah. Lampu ni dah jadi, there is no excuse lah. Lampu ni kalau tak jalan dan serah pada kita, we have to maintain. Lampu mesti menyala. Tahun lepas saya menimbulkan isu keramat mall. Okey, bertahun-tahun terbangnya lama bila kita timbulkan isu, okey, benda tu berjalan. Dan yang terbaru sekali, saya hantar permohonan hantar apa, orang saya pun hantar permohonan. Tapi yang terbaru, last kali sebelum bajet, saya panjat di DKL, saya nak tahu status macam mana. Saya diberitahu dah penuh. Okey, interview dah dibuat, dah penuh. Tapi tadi Datuk kata tempat cantik-cantik tak ada orang nak isi. Dan lagi satu yang saya nak tanya tu,
adakah Dewan Bandar Raya memberi kuota untuk ahli ataupun pekerja-pekerja ataupun anggota dalam DBKL? Memang pada masa lepas ada diberi kuota 10%. Okey. Tapi kita tak pernah laksanakan. Saya Okey. ingat malam dibangkitkan oleh Persatuan. Mengapa tidak dipakai balik kuota itu, tapi kita berdasarkan kepada keperluan, kita tak jadikan itu sebagai satu kriteria setakat ini. Kita ada 8 modul yang kita cantikkan sekarang yang qualified to be considered atau ditimbangkan 38,000. Termasuk ibu tunggal, tak ibu tunggal, semua masuk situ. Sebab sekarang ni masalah kita ialah kebanyakan bangunan-bangunan yang kita buat untuk food court. Bila food court tak laku, kita biar dan sebagainya. Sekarang PF Perdana Menteri dah arahkan Dewan Bandar Kuala tengok balik, kalau boleh dipelbagaikan untuk menempatkan balik mereka yang memerlukan. Terima kasih. Dalam menjelaskan tentang pembangunan DBKL untuk jangka masa panjang, bukan sahaja dikaitkan negara, malah melibatkan antarabangsa. Mungkin kita gah melihat bangunan yang cantik, taman yang indah, tapi kita timbang yang datang ke taman-taman itu tidak mempunyai nilai insan yang sepatutnya ada. Ini yang berlaku pada masa ini, kita tidak dapat nafikan. Justru itu ringkasnya pihak Yayasan Pendidikan Teras suka mencadangkan supaya pihak DBKL menyediakan grant peruntukan berjumlah RM100,000 ataupun kurang mengikut kesesuaian kepada mana-mana badan NGO ataupun persatuan penduduk yang bergerak aktif dan mempunyai perancangan untuk mengadakan aktiviti-aktiviti program pembangunan modal insan yang menjurus kepada aktiviti-aktiviti sosial. Di persekitaran Pekan Batu itu masih lagi dilepas pandang setelah bertahun-tahun saya sendiri masih memperjuangkan. Melalui politik saya dah buat, melalui masyarakat saya dah buat, tapi memandangkan bajet yang dibentangkan oleh pihak DBKL dan Sri dan dibentang memang baik dan saya mendukung penuh. Kiranya Datuk turun padang semula, tengok kawasan Pekan Batu. Ini KL layak menaik 2 emas, 1 perak, 1 gangsa, tak mencapai sasaran. Sehingga kini tidak ada tindakan diambil yang berbagai Datuk. Sekian, terima kasih yang berbagai Datuk. Assalamualaikum. Dan saya amat bertuah kerana Yang Berhormat Menteri selalu sebut pada kami, pastikan semua projek dan program menjurus kepada membina keyakinan dan kepentingan rakyat. Dan dia selalu mengarahkan kita untuk mengambil tindakan yang tegas. Pembangunan Kuala Lumpur yang jadi tanggungjawab kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur untuk menyediakan satu bajet yang reliable dan juga praktikal serta mengambil kira dari segi kekuatan urusan kewangan yang baik. Itu dialog yang kita adakan ini menjurus kepada menyediakan satu jumlah amount yang sesuai dan juga kita mementingkan value for money. Kalau sekiranya kita nakkan projek infra banyak dan tidak ada peruntukan yang besar daripada pekerjaan pendidikan, maka sudah